Kita ada dua jenis. Yang pertama kita cari angle between two planes. Satu lagi kita nak cari angle between one plane dan one line. Okey. Yang inilah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan bincang tiga lah. Yang pertama nak cari angle antara dua plane. Kemudian kita nak cari angle between a line and plane. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak dapatkan intersection point antara line dengan plane. Okey. Ini gambar ajar dia lah. Okey, maknanya kalau kita ada sata yang pertama, jadi sata yang pertama, biasanya simbol sata ni kita guna pi. Pi. So kita ada pi yang pertama, sata yang pertama, kemudian kita ada plane yang kedua. Kemudian soalan dia nak cari angle between two plane ni. So yang ni lah. Okey, kalau equation apa plane ni, biasanya kan kita gunakan R dot n equals to A dot n. Ini equation untuk plane ya. Jadi kita akan gunakan rujukan kita adalah normal. Berbeza dengan kalau line. Kalau line kita ingat balik R equals to A plus TB. Maka rujukan kita adalah V, parallel vector. Okay. Jadi kalau kita ada angle yang ni, maka yang pertama tu kita dapatkan dulu dia punya normal dia. So ingat kalau kita ada Cartesian equation untuk plane ni, pastikan kita tukarkan X, Y, Z ni kepada I, J, K. Kalau kita tukar je, itu adalah normal dia. Terus kita akan ambil 3I plus J minus 4K. Maksud dia kalau kita ada equation, kita nak dapatkan normal mudah je. Kita tukarkan X, Y, Z tu kepada I, J, K. Macam tu je. Yang nombor yang 8 ni tak payah. Sama juga untuk yang kedua ni. Plane yang kedua ni, dia ada normal juga. Dia ada normal. Tukarkan X, Y, Z ni kepada I, J, K. Terus kita akan dapat 4I minus 3J plus K. Yang negatif 2 ni tak payah. Okay. Jadi terus. Inilah. Dah dapat normal. Okay. Kemudian kita nak cari angle ni. Jadi kita boleh gunakan formula. Kalau sebelum ni kita jumpa, kalau kita ada dua vektor, kalau kita dotkan, kita ada dua formula. Kalau kita nak bincang angle, kita mesti gunakan formula yang ni. Okay, cos theta. Jadi kalau kita cari angle ni, kita boleh gunakan formula ni. Jadi sekarang ni vektor yang pertama kita adalah normal yang pertama. Kemudian vektor yang kedua ni adalah N2. Okay. Maka kita boleh gunakan, maka cos theta ni kita boleh gunakan. Kalau untuk yang kat sini kita gunakan N1 dot N2 divide by bahagi dengan magnitude. Okay. Maka theta yang kita kira ni itulah sudut antara dua plane ni. Okay. Jadi kita hanya menggunakan formula A dot B equals to magnitude of A multiply by magnitude of B cos theta. Okay. Jadi kita perlu cari N1 dot N2 yang pertama. Yang kedua kita kena cari magnitude dia. Okay. So kita kena ingatlah bagaimana cari N1 dot N2. Dua vektor. Okey, kita cari dulu N1 dot N2 ni. Ini buat macam ni ataupun yang paling mudah kita asingkan N1 dot N2. Kita tengok balik normal satu tadi saya buat dalam bentuk vektor. Dalam bentuk column matrix. So kita akan ambil 3 1 negatif 4. Tengok balik normal yang pertama tadi. Dot dengan normal yang kedua. 4i 3 negatif 3j and 1k. So kita darabkan ni. So ingat bila kita nak dot, label yang sama ni kita darab. So 12 tolak 3 tolak 4. Kita dapat berapa? 45 kan? Betul tak? 5. Okay. Ni step yang pertama lah. Kemudian step yang kedua, kita perlu cari magnitude of
N1. Ni cari yang sebab ni saya buat assign dulu. Kalau yang kamu nampak ni kalau buat terus. Kalau kita assign kan, bila nak cari magnitude, ingat kita mesti guna formula square root. Square root, nombor yang ada ni, kuasa 2 kan. 9 tambah 1 tambah 16. Okay, nanti mungkin kamu akan dapat square root of 26. Betul tak? Kan? Kemudian kamu teruskan lagi. Cari magnitude untuk N2 pula. Sama je. Square root of kuasa 2 kan semua nombor ni. So 16 tambah 9 tambah 1. Kita akan dapat sama juga. Square root of 26. Okay. Bila dah ada 3 maklumat ni, gantikan ke dalam formula ni. Gantikan. So kita akan dapat 5. Kemudian yang di bawah tu adalah 2 kali square root of 26. Kemudian kamu gunalah calculator, tekan shift cos. Selanya jawapan dia kita biarkan dalam bentuk degree. Okay. Yang radian ni pilihan lah. Kalau nak radian, daripada awal lagi kamu kena tekan calculator, tekan mode radian. Kalau nak jawapan radian. Kalau tak, biar je. Kita akan buat jawapan dalam bentuk degree. Untuk yang berikutnya, kita nak tengok bagaimana kita nak cari angle between a line and a plane. Jadi kita tengok semula formula. Okey, kita ingat tadi kalau line, formula kita adalah R equals to A plus TV. So rujukan kita adalah yang ni. Walaupun kita banyak maklumat ni, line equation ni, kita banyak maklumat, tetapi kita rujuk pada V je. Okay. Kemudian kalau plane, kita gunakan formula R dot N equals to A dot N. Sama juga, walaupun kita banyak maklumat ni, tapi sebenarnya, kalau nak cari angle, kita hanya refer pada normal. Kalau plane, refer pada normal. Kalau line, refer pada parallel vector B. Macam ni lah. Okay, kita ada line. Sebenarnya kita nak cari angle yang ni sebenarnya. Kita nak cari yang ni. Angle between line and plane. Tapi kalau kita gunakan formula, kita akan gunakan formula yang sama. Yang tadi ya, kalau theta equals to inverse of cos, formula tadi sama. Sekarang vektor kita adalah V dan N. So saya buat V dot N over magnitude of V. Ini kalau katakan kamu nak start dengan normal pun tak apa. Normal dot V sama dengan V dot N, sama. Tak kisah mana dulu. Okay. Okay, jadi kalau kamu gunakan formula ni, sebenarnya kita bukan cari angle A ni. Sebab bila kita guna V dan N, maksudnya ini tadi V kan? Ni adalah V. V. Yang ni adalah normal. Maka kalau kita dotkan, sebenarnya kita dapat angle untuk yang ni. Maka kalau kita nak cari angle menggunakan formula ni, maka jawapan dia tak boleh lah. Kita ambil. Kita kena ambil 90 tolak. Untuk kes ni, line dengan plane ni, formula yang kamu gunakan itu bukan jawapan. Berbeza dengan plane tadi. Kan? Kalau line dengan plane, hati-hati. Formula yang kita gunakan, dia bukan jawapan. Sebab kita gunakan V dan N. Dapat B dulu. Kita mesti dapat B dulu. Maka jawapan A tadi, angle A ni mesti gunakan 90 tolak theta yang kamu dapat. Okay. So ini yang berbeza dengan yang tadi. Yang tadi antara dua plane. Maka formula yang kita gunakan itulah jawapan dia. Tapi kalau untuk line dengan plane, hati-hati. Nombor yang kita dapat ni bukan jawapan. Dia kena ambil 90 tolak theta. Okay, so ingat Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh 38. Okay, contoh 38. Jadi bila kita nampak ni, kita cari find the angle between the planes. Maksudnya kita ada satu plane, satu.
Kemudian kita ada straight line. Jadi ingat, kalau line kita rujuk pada V. Kalau plane kita mesti rujuk kepada normal. Okay. Jadi daripada plane ni, normal kita apa? Normal kita yang mana? So ingat, plane formula kita adalah R dot N equals to A dot N. Jadi normal kita yang mana? Boleh tak kita ambil ni? Jadi ni kan, sebab R dot N, so 13I tolak 3J tambah 11K. Itu normal. Kemudian formula untuk line pula. Line, kalau line formula dia R equals to A plus TV. Yang banyak-banyak ni kita tak guna. Kita hanya fokuskan kepada parallel vector je. Yang tadi normal. Okay. Jadi kita dapatkan V kita. V adalah, so biasanya kita akan gunakan A plus TV. Sekarang diguna lambda. Okay, tak apa, kita tengok sebelah dia. Ini adalah V lah ni. So 2I minus J plus K. Walaupun kita ada maklumat ke depan ni, kita abaikan. Sebab kita hanya rujuk kepada V je. Okay, sama juga sebelum kita gunakan formula, kita kena cari dot dulu. So boleh guna cara tadi lah. So 13, negatif 3, 11 dot. V kita adalah 2, negatif 1 and 1. Okay, ini sama juga Yang sama level ni kita darab. So 26 tambah 3 tambah 11. Kita akan dapat berapa? Cuba kira berapa? Kamu dapat berapa? Berapa? 40. Okay, katakan betul lah. Okay, jawapan dia adalah 40. Okay, kemudian kita perlukan magnitude pula. Magnitude of n. Ingat, bila magnitude mesti guna square root. Ambil nombor yang pertama ni. 13 kuasa 2. Tambah negatif 3 kuasa 2. Semua nombor yang ada tu kita kuasa 2. Okay, maka kita akan dapat berapa? Okey, kita akan dapat square root 299, betul? 299. Okey. Kemudian kita kira pula untuk magnitude of V. Kita akan ambil square root of, ambil nombor ni, 2 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Square root of 6. Okey. Kemudian bila dah dapat maklumat ni, terus kita gunakan formula. Okey, formula tadi adalah, katakan angle theta equals to inverse of cos. Kita akan ambil dot ni. So 40 per dengan magnitude 2 ni. 299 dengan square root of 6. Okey, ini kalau kamu guna calculator, kamu akan dapat 19.2. Betul tak? 19.2 darjah. Selalunya dalam degree lah. Kemudian ingat, bila antara plane dengan line, formula yang kita gunakan tu bukan jawapan. Sebab line kita refer pada V. Plane refer pada N. Tak sama. Maka jawapan akhir dia, katakan theta star lah. Ini jawapan akhir lah . Maka kita ambil 90 tolak 19.2. So dapatlah jawapan dia
70.8. Betul tak? Macam tu lah. Okey. Yang ini yang saya tunjuk ni. Ini katakan kamu nak guna formula. Tapi saya nak jawapan terus. Kamu jangan guna cos. Kamu boleh guna sin. Ini cara lain lah. Sepatutnya formula kita mesti guna cos. Tapi kalau guna cos, jawapan akhir tu kamu jangan ambil. Terus kena ambil 90 tolak. Tapi kalau katakan kamu tak nak ambil 90 tolak, kamu gunakan formula sin. Jadi tekan shift sin. Tekan shift sin, yang lain-lain ni sama. Ini sama, cuma kamu tukar. Jangan guna cos, guna sin. Ini cara lain lah. Kalau guna cara ni, maka terus dapat jawapan. Okay. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula bagaimana kita nak dapatkan point of intersection. Yang ni lah, yang ni. Maksud dia, katakan saya ada plane. Ada satu plane. Kemudian kita ada satu line. Ini adalah line. Dan ini adalah plane. Titik persilangan dia. Titik persilangan dia kat sini. Ni. Katakan point A lah. Titik persilangan dia. Berapa? Persilangan di antara line dengan plane. Dan hati-hati dengan soalan. Find the coordinates. Maksud dia, jawapan dia mesti dalam bentuk X, Y, Z. Untuk jawapan akhir. Okay. Kalau katakan soalan dia find the point. Sama juga. Mesti dalam bentuk koordinat. Okay. Jadi cara dia. Sama ni yang tadi lah. Okay. So kita ingat balik. Kalau line. Kita kena ambil A plus TV. Kalau line. Kan? R equals to A plus TV. Kalau plane. R dot N equals to A dot N. Okay. Jadi saya keluarkan dulu. Okay. Kalau kita refer daripada line equation ni. Kita cuba tulis X tu sama dengan berapa. So kan line kan ada banyak equation. Yang pertama vector equation. Kamu tengok balik. Yang kedua parametric equation. Yang ketiga Cartesian equation. Selalunya kalau kita nak buat point of intersection ni, kita mesti rujuk kepada parametric equation. Maksudnya kita jadikan X berapa, Y berapa, Z berapa. Okey, kalau X, kamu rujuk balik. Kalau line kan, maka yang ni kita boleh ambil sebagai satu. Satu, kita ambil nombor je. Plus 2 lambda. Lambda. Tu contoh 39 lambda. Okey. Biasa kita guna T. Dia ikut je soalan ni. Maksud dia saya gunakan parametric equation. Kalau lupa tengok balik. Di bawah tajuk line equation. Kemudian yang Y pula sama juga. Y ni adalah J kan. Ambil nombor J ni. Negatif 1. Ambil 1. Kemudian J yang kedua 3. Tapi 3 ni bersama dengan lambda. Boleh ke? Kemudian kita akan ambil Z. Z refer pada K. K yang pertama 2. K yang kedua negatif 1. Tapi dia bersama dengan lambda. Ini katakan equation yang pertama. Maksudnya kalau dapatkan point of intersection. Step yang pertama refer pada line. Jadikan X, Y, Z sebagai tajuk. Ataupun kita boleh refer pada parametric equation. Okey, kemudian baru kita ambil daripada plane ni. Okey, daripada plane kita buat dalam bentuk Cartesian equation. Maksud dia ini dalam bentuk vector equation ni, yang ni. Ni asalnya dalam bentuk vector equation. Vector equation. Kita mesti tukar dalam bentuk Cartesian equation. Dengan cara kita ambil ni tukar kepada X, Y, Z. So kita akan dapat 3X minus Y
plus 2z equals to 11. Ini maksud dia Cartesian equation. Ni. Okay. Maksud dia, saya salin balik 3x tolak y tambah 2z equals to 11. Jadi kita kena ingat, kalau nak buat point of intersection, kita kena rujuk, kalau line ni, mesti rujuk pada parametric equation. Kalau plane, rujuk kepada Cartesian equation. Okay, jadi sekarang ni, kita masukkan satu ni ke dalam dua. Maksud dia yang x ni, ganti dengan ni, 1 tambah 2 lambda. Yang y ni ganti dengan tolak 1 tambah 3 lambda. Yang z ganti dengan 2 tolak lambda. Okay, maksud dia kita akan ambil equation yang pertama tu masukkan ke dalam equation yang kedua. Maksud dia equation yang pertama kamu masukkan ke dalam equation yang kedua. Okay. Maksud dia x, y, z tu ganti dalam sebutan lambda. Tujuan dia supaya kita nak dapatkan berapa nilai lambda tu. Okey, ini yang kita buat tadi. X, Y, Z. Kemudian ini kita punya plane. Okey. Yang ini yang saya buat ni. Ini saya buat equation yang pertama. Saya masukkan ke dalam equation yang kedua. Equation yang pertama tadi daripada line. Kan? Equation yang kedua ni adalah plane. So kita akan dapat semua dalam sebutan lambda. Kita akan proses, tujuan dia nak cari lambda tu berapa. Ini tujuan dia. Okey. Bila kita dapat lambda, kita tengok balik. Yang tadi, x kita adalah 1 tambah 2 lambda. Okey, maka kamu gantilah lambda. Dapatlah nilai x. Kemudian tengok balik tadi, yang y tadi adalah negatif 1 tambah 3 lambda. Gantikan lambda, dapatlah y. Kemudian, yang terakhir, z sama dengan 2 tolak lambda. Okay. Ini maksud dia, ini daripada from equation 1. Kan, kita daripada equation pertama tadi, kita ada x sama dengan y sama dengan z sama dengan. Kita dah ada nilai lambda. Gantikan. Terus dapat x 7, y 8, z negatif 1. Soalan nak point of intersection. Point of intersection. Maka terus jawapan dia dalam bentuk koordinat. Inilah jawapan kita. Jadi kalau kita ringkaskan, nak dapatkan point of intersection, step yang pertama, kamu jadikan x tu berapa, daripada line, y tu berapa, z berapa. Ini daripada line equation. Line. Kemudian, daripada yang kedua ni, kita rujuk kepada plane. Daripada plane kan. Kemudian step yang ketiga, kamu ambil satu ni masukkan ke dalam dua. Equation yang pertama masukkan ke dalam equation yang kedua. Tujuan dia nak dapatkan lambda ataupun t. Berapa. Kemudian step yang keempat, rujuk balik equation yang pertama. Nanti kamu akan dapat point of intersection dia. Okay. Jadi step yang pertama refer pada line equation. Step yang kedua refer pada plane. Masukkan satu ke dalam dua. Dapat lambda, ganti balik dalam equation yang pertama. Ke-40. Okey, sama juga kita nak cari find the point of intersection of the plane dengan line. Okey, jadi sama aja, kita akan start dengan line equation. Start daripada line equation, yang ni lah. So kita kena
Ini dipanggil Cartesian equation. Ini dipanggil Cartesian equation. Okay, jadi daripada sini kamu kena jadikan X tu sebagai tajuk. So ingat baliklah bagaimana kita dapatkan dalam bentuk parametric equation. Kan? Cara dia mudah aja. Ni kalau saya tulis sebenarnya X sama dengan, kita nampak nilai dia negatif 2. Tapi bila kita keluarkan, kita akan bermula dengan 2. 2, kita ambil bawah ni. Tambah 3T. Sebab yang di bawah ni, kalau kamu ingat balik, bawah ni adalah parallel vector. Okay. Kemudian Y sama dengan, kalau kita refer pada Y ni, nampak tambah 1. Tapi bila kita keluarkan, kita kena ambil negatif 1. Boleh? Plus, ni, nombor bawah ni 2. So, 2T. Kemudian Z. Z sama dengan, kita nampak negatif 3 ni. Tapi bila kita keluarkan, dia akan ambil positif 3. Tolak dengan 2T. Positif 3, tolak dengan 2T. Okay? Ini daripada line equation. Ini kita labelkan, ini adalah equation yang pertama. Daripada plane pula, kita kekalkan ni. 2x minus 4y plus 3z equals to 1. Ini equation yang kedua. Kita tak payah ubah apa-apa. Okay? Tetapi line tu mesti guna parametric equation. Maksudnya x sama dengan berapa, y sama dengan berapa, z sama dengan berapa. Yang plane ni mesti refer pada Cartesian equation. Okay? So kamu ingat, line ni refer pada parametric equation. Kalau plane, refer pada Cartesian equation. Okey, kemudian kita ulang tadi yang step yang tadi. Kita akan ambil equation yang pertama ni. Kita masukkan ke dalam equation yang kedua. Maksud dia, X ni gantikan dengan 2 tambah 3T. Y ganti juga. Negatif 1 tambah 2T. Dan Z pun ganti dengan 3 tolak 2T. Maksud dia equation kita nanti akan berubah menjadi sebutan T. Yang tadi kita guna lambda. Yang sekarang kita guna T. Okay, jadi kalau kita ganti. Okay, macam tu lah. Okay. Jadi yang ni kita gantikan. Maksudnya equation yang pertama tadi kita masukkan ke dalam equation yang kedua. So dapatlah ni. Dapat, tujuan dia nak cari nilai T tu berapa. Bila dah dapat T, kita patah balik kepada equation yang pertama. Patah balik pada equation yang pertama. So ingat equation yang pertama tadi adalah X sama dengan 2 tambah 3T. Yang kita buat tadi. Kemudian Y adalah negatif 1 tambah 2T. Yang kita buat tadi. Z sama dengan 3 tolak 2T. Jadi sekarang ni T ni kamu gantikan dengan 2. Ganti dengan 2, ganti dengan 2, ganti dengan 2. Dapatlah X tu sama dengan 8. Y sama dengan 3. Z sama dengan negatif 1. Kemudian jawapan jangan berhenti kat sini. Kalau berhenti kat sini, maka kamu hanya dapat markah kaedah je. Jawapan mesti dalam bentuk point of intersection. Point ni maksudnya koordinat. So, bila sampai sini baru dapat J1. Kalau berhenti di sini, J1 ni tak ada. Jadi, kurang satu markah. Okey, kita dah beri two straight line. Yang pertama, L1. L1 ni adalah line yang pertama. T equals to X minus 1 over negative 3. Betul ke? Sama tak dengan saya ni? Kemudian Y plus 2 over 8. Betul? Kan? Equals to, kemudian Z. Ini soalan pasti question. Z over negative 3. Kemudian kita ada line yang kedua.
Okay, line yang kedua sama juga, dia tulis T equals to X plus 2 over 10. Dan diteruskan dengan Y over 10. Okey, kemudian diteruskan lagi dengan dengan X. Z tolak 4. Z subtract to 4 over negative 7. Okey, jadi bila kita nak jawab soalan, so ingat bila line, formula kita adalah A plus TB. Kan? A plus TB. Okey, katakan saya nak ambil soalan yang pertama. Show that L1 and L2 are not parallel. Maka soalan yang pertama, kita nak show L1 and L2 are not parallel. Okey, kalau kita nak show parallel, kita mesti gunakan katakan L1 equals L1 parallel to L2. Kan? So ingat walaupun kita bincang line, tetapi kita fokuskan kepada parallel vector je, V. Maksud dia kita gunakan V1 parallel dengan V2. Kita tunjukkan yang ni. Kalau parallel, maksud dia kita boleh tulis vektor V ni dia sama dengan K kali vektor yang kedua. Kalau kita berjaya tunjukkan V1 tu sama dengan V2, maka kita boleh buat kesimpulan itu adalah parallel. Yang K ni tak kisahlah, mungkin 2 ke, mungkin setengah ke, mungkin 5 ke, mungkin yang ketiga kan. Jadi sekarang ni daripada sini kita dapatkan dulu dia punya V. So kamu kena ingat balik bagaimana nak baca V daripada equation ni. Okay, kalau kita baca daripada equation ni, V1 kita ambil bawah je. Kita ambil nombor bawah ni, tapi dengan syarat pastikan X, Y, Z ni mesti nilai positif. Yang pertama check, ini betul tak positif? Positif. Okay, maka kita ambil dah terus. Maka negative 3I plus 8J, kemudian minus 3K. Macam tu je. Kemudian V2 ni pula, kita baca daripada bawah. Sebelum kita ambil nombor di bawah tu, pastikan. Okay, pastikan di atas ni mesti X positif, Y positif, Z positif. Okay. So kita akan ambil baca 10I tambah 10J. Kemudian kita akan ambil negatif 7K. Okay, saya bagi contoh Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh, katakan yang ni rekaan semata-mata. Katakan dalam soalan tu dia bagi tahu 4 tolak Z. Ni contoh je ni. Ni contoh contoh. Katakan dalam soalan tu dia bagi tahu 4 tolak Z per 5. Maka untuk yang K ni jangan baca 5. Sebab syarat dia kita mesti tukar bentuk penulisan, mesti Z. Jadikan Z tu positif. Okey. Maka bila kita nak tulis yang K ni kena refer yang di sini, bukan yang asal ni. Sebab kita boleh ambil nombor bawah ni, tapi dengan syarat pastikan Z tu mesti positif. Jadi kalau jumpa soalan yang macam ni, hati-hati. Jangan baca 5 untuk parallel vector. Kena baca negatif 5. Okey. Tapi untuk soalan ni okeylah, sebab X, Y, Z tu semua positif. Okey. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak tunjukkan kita cuba tulis saya ambil nombor je 10 negatif 7.
Okey, katakan saya ambil label yang pertama lah ya. Sebab saya nak tengok K tu berapa sebenarnya. Kalau kita refer pada yang pertama, negatif 3 sama dengan K kali 10. Maksud dia K dia berapa? Kalau kita refer pada label yang pertama. K sama dengan negatif 3/10, betul? Nampak ni. Kalau saya refer pada yang ni, kalau saya refer pada I lah, refer pada I, negatif 3 ni dia sama dengan negatif 3/10. Betul tak? Maksud dia K tu adalah negatif 3/10. Betul? Maksud dia saya boleh tulis V1 ni sama dengan negatif 3/10 V2. Betul? Faham ni? Kalau kamu gunakan yang 8 ni pula, betul tak? 8 ni sama dengan negatif 3/10 darab 10. Sama tak? Tak sama kan? Maka sebenarnya kita tak berjaya tulis V1 tu sama dengan negatif 3/10 V2. Faham ni? Maka kita boleh buat kesimpulan V1 not equals to K V2. Maka V1 and bukan V1, line yang pertama and line yang kedua are not parallel. Okey, jadi kalau kita nak guna cara ni, maksud dia kamu kena tahu K tu berapa. Nak tahu K tu berapa, saya refer pada sama ada I, J, K. Ambillah mana-mana. Kita pilih satu je. Katakan di sini saya pilih I. Maka kita nampak K ni macam nanti 3/10. Kalau dia parallel, maksud dia bila saya ambil baris yang kedua ni, sepatutnya dia akan sama jawapan dia. Sepatutnya sebelah kiri 8. Sebelah kanan, bila saya darab nanti 3/10 darab 10, tak sama dengan yang sebelah kiri. Tak sama. Bila tak sama, maksud dia formula ni tak boleh pakai lah. Okay? Jadi yang berlaku adalah V1 not equals to K V2. Bila kita tak berjaya tulis macam tu, maka terus kita buat kesimpulan not parallel. Boleh ke ni? Ini cara yang pertama lah. 5 markah ni. Cara yang pertama. Ini metode yang pertama. Okey, katakan kamu tak nak guna cara ni. Kita boleh guna cara yang kedua. Okey, metode yang kedua. Kamu boleh gunakan formula theta equals to V1. Bukan. Kita ada cos. Cos. Sama formula tadi. Cos, inverse of cos. Kamu cuba V1 dot V2 divide by magnitude. Kamu tengok nilai dia berapa. Kalau kamu dapat equals to 0, maka kesimpulan dia L1 ataupun V1 parallel dengan V2. Kalau kamu dapat equal to 0. Tapi kalau kamu dapat bukan 0, katakan 30 darjah contoh, maka kita boleh buat kesimpulan not parallel. Ini cara yang kedua. Maksud dia, cara yang kedua ni kita guna formula. Kita dah ada V1, kita ada V2, kita dotkan, kemudian kita bahagi dengan magnitude. Cari sudut dia berapa. Sebab kalau parallel kan, ni V1, ni V2. Maksud dia, sudut dia mesti kosong. Kalau parallel. Bila kamu dapat bukannya kosong, maka itu kesimpulan not parallel. Itu cara yang kedua. Jadi pilihlah. Kalau cara biasa kita gunakan yang ni. Okay, kalau katakan rasa yang ni yang susah, kamu boleh gunakan formula cos, inverse of cos.
Okey, jadi soalan yang pertama kita nak show L1 dengan L2 are not parallel, satu. Kemudian, soalan yang seterusnya find the acute angle. The acute angle between the two straight line. Maksud dia, kalau kamu guna kaedah yang kedua, sebenarnya kamu dah boleh jawab soalan tu serentak. Nak tunjukkan dia parallel, satu lagi kita dapat tunjukkan sudut tu berapa. Jadi kalau ikutkan soalan ni, kita lebih mudah guna kaedah yang kedua. Bila kita dapat je sudut dia bukan kosong, maka kesimpulan kita dah boleh jawab soalan yang pertama, not parallel. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya tanya find the acute angle, maka kita dapatlah katakan 30. 30 lah jawapan dia. So dalam masa berapa saat je kita dapat 5 markah. Kalau guna kaedah yang kedua. Kalau guna kaedah yang pertama, yang ni dah selesai. Bila nak jawab soalan yang kedua, kamu terpaksa guna formula yang ni. Jadi 2 kali kerja lah. Okey. So pilihlah. Okey, so yang B dan C tu kamu cubalah. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, jadi kamu ingat bila kita nak cari angle, angle ni kita akan ada 2 soalan lah. Yang pertama, plane 1 dengan plane 2. Ada 2 plane. Maka formula dia terus inverse of cos. Kalau plane dia mesti guna normal. Kemudian satu lagi soalan, dia akan tanya plane 1 dengan line. Plane 1 je. Maka kalau katakan saya ringkaskan, mesti guna 90 tolak formula tadi. Plane and line parallel vector. Okay. So hati-hati ya, kalau plane dengan line, dia kena ambil 90 tolak formula. Okay, kemudian seterusnya tadi kita belajar bagaimana cara nak dapatkan point of intersection antara plane dan line. Sekarang ni, daripada line yang pertama adalah X tolak 1 per tolak 3 sama dengan Y tambah 2 per 8 sama dengan Z tolak 3. Okay. Kemudian line yang kedua kita adalah X tambah 2 per 10 sama dengan Y per 10 sama dengan Z tolak 4 per negatif 7. Okay. Jadi untuk kita nak show, yang pertama ni adalah kita nak show line yang pertama dan yang kedua ni are not parallel. Ini soalan yang pertama lah. Okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan line yang pertama dan yang kedua ni parallel ataupun tidak, kita boleh gunakan formula A dot B equals to berapa. Okay. Jadi kalau kita refer pada line, ingat bila kita nak gunakan line, rujukan kita adalah R equals to A plus TV, maka rujukan kita adalah V. Okay. Jadi setiap line ni, walaupun kita banyak maklumat, tetapi kita hanya refer pada V. Yang kita nampak ni adalah dalam bentuk Cartesian. Ini dalam bentuk Cartesian equation. Okay. Jadi V itu berada di bawah. Okay. Tapi dengan syarat kita boleh ambil V di bawah ni, tapi pastikan X, Y, Z ni mesti positif. Okay. Jadi kalau kita ambil V yang pertama, sama dengan ambil je nombor di bawah ni, tukarkan dalam bentuk vektor 8J tolak 3K. Itu yang pertama. Kemudian V yang kedua adalah, ini pun sama, kita akan refer daripada bawah. So 10I tambah 10J tolak 7K. Okay. Jadi kalau kita nak tunjukkan, dia kalau ni parallel, dia mesti tunjukkan, ni kalau kita lihat dia punya lakaran dia, kalau parallel, kalau L1 ni parallel dengan L2,
angle dia mesti 0. Okay. Jadi kalau kita kira dapat angle tu 0, maka itu nama dia parallel. Okay. Jadi sekarang ni kita gunakan formula. Bila nak cari angle, kita mesti gunakan theta equals to inverse of cos. Okay. Theta ni adalah angle between line yang pertama dan line yang kedua. So kita boleh gunakan V1 dot V2 divide by magnitude of V1 multiply by magnitude of V2. Okay. Jadi kalau kita kira V1 dot V2 sama dengan, okay, kita boleh gunakan column-matic negatif 3, 8, negatif 3. Kemudian yang kedua adalah 10, 10 dan negatif 7. Okay. Jadi kita akan darabkan yang sama level ni, kita akan darabkan, kemudian kita akan jumlahkan. Okay. Jadi kita dapat negatif 30 tambah 80, kemudian tambah dengan 21. Jadi kita akan dapat hasil darab dia adalah 71. Okay. Nanti 30, 80 dan tambah 21. Okey, kemudian kita kira pula untuk magnitude of V. Ini sama juga, kita akan ambil square root semua sekali. Kita akan ambil 9 tambah 64 tambah 9. Okey, maka kita akan dapat 9 tambah 64 tambah 9. Okey, kita akan dapat square root of 82. Okey, kemudian kita akan kira magnitude of V2. Kita akan dapat 100 tambah 100 tambah 49. So kita akan dapat square root of 249. Okay. Jadi bila kita dah ada semua maklumat tu, kita akan gantikan ke dalam formula ni. Maka kita akan ambil inverse of cos, kemudian 71 over square root of 82 multiply by square root of 249. Okay. Jika kita kira ni, kita akan dapat sudut dia 60.21 darjah. Okay. Jadi bila kita dapat angle dia adalah 60, maka kita boleh buat kesimpulan. Maka therefore L1 and L2 are not parallel. Not parallel. Okay. Kemudian kita lihat soalan yang kedua adalah find the acute angle between the two straight line. Okay. Jadi sekarang ni untuk soalan yang kedua terus. Maka angle between L1 and L2 adalah 60.21 degrees. Okay. Itu adalah soalan yang pertama. Bila kita nak cari determine intersection point, okay, maka kita akan refer pada L1. Kalau kita refer pada line, maka kita mesti gunakan X sebagai tajuk. Okay. Kalau kita gunakan X sebagai tajuk, maka kita akan dapat X sama dengan 1 minus 3T. Okay. Maksudnya, kalau saya ambil yang ni, jadikan X sebagai tajuk, kita akan dapat X sama dengan negative 3T plus 1. So, kita dapat ni lah. Okay. Kemudian kita ada Y equals to, kita ambil nilai dia negative 2. Kita darab silang So, kita akan dapat 8T tambah 8T. Sama juga untuk Z. Untuk Z, kita akan darab silang negative 3T. Yang ini adalah 0. Nombor dia tak ada. Kan? So, Z equals to negative 3T. Okay. Jadi, kita ambil T ni sebagai tajuk. Asalnya T ni sebagai tajuk. Tukar X sebagai tajuk. Maka X tolak 1 sama dengan negative 3T. Maka X sama dengan 1 tolak 3T. Itu yang pertama. Yang kedua ini samakan dengan T. Kita akan dapat Y tambah 2 sama dengan 8T. Maka Y sama dengan negative 2 tambah 8T. Kemudian yang terakhir, ini samakan dengan T, maka Z sama dengan negatif 3T. Ini adalah question yang pertama. Okay.
Kemudian daripada plane, kita kekalkan ni equation ni. So, saya ambil 2x minus y plus 5z plus 25 equal to 0. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey. Jadi sekarang ini kita gantikan, masukkan equation 1 ni ke dalam equation yang kedua. Okey. Jadi kita gantikan x tu dengan 1 tolak. Okey, saya sambung sini. So 1 2 darab 1 tolak 3t tolak dengan y pula. Negative 2 plus 8t. Kemudian plus 5 multiplied by z, negative 3t plus 25 equals to 0. Okay. Jadi kita selesaikan ni, kita akan dapat 2 minus 6t, kemudian plus 2 minus 8t minus 15t and plus 25 equals to 0. Okay. Jadi kalau kita jumlahkan t kita adalah negative 6. Okay, negative 6 tolak 8 kemudian tolak 15. Okay, kita akan dapat negatif 29 T. Kemudian nombor ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So kita jumlahkan dapat 4 kemudian tambah 25. Okay, kita akan dapat 29. Asalnya adalah positif. 4 tambah 25 adalah positif 29. Bawa ke sana akan dapat negatif 29. Maka kita akan dapat T itu sama dengan 1. So, okay. So kita dapat T sama dengan 1. Bila kita dah dapat T, kita ganti dalam persamaan yang pertama. Okay, persamaan yang pertama kita yang ni lah. Maka from equation 1, substitute T equals to 1. So, kita akan dapat x equals to 1 minus 3. Dapatlah yang pertama, negatif 2. Kemudian, y equals to negatif 2 plus 8. So, dapatlah equals to 6. Kemudian, kita gantikan z sama dengan negatif 3. Okay. Tetapi soalan nak determine intersection point. Dia nak point. Maka bila soalan nak point, maka jawapan akhir dia mesti dalam bentuk koordinat. So negative 2, 6 and negative 3. Okey, ini adalah 4 markah. Okey, untuk soalan C, maknanya kita kena ingat bila kita nak cari equation of a plane, maka mesti gunakan formula R.n equals to A.n. Okay. Jadi ingat, bila nak cari plane, kita mesti ada dua maklumat. Yang pertama, point di atas plane. Yang kedua, kita mesti ada normal. Okay. Yang point ni kita boleh refer sama ada line yang pertama atau line yang kedua. Jadi katakan saya ambil point yang pertama lah daripada line yang pertama ni. So kalau kita nak ambil koordinat, A dekat sini adalah, kita nampak nanti 1, tapi kita akan baca point dia adalah 1. Y adalah negatif 2 dan Z adalah 0. Okay. Kalau kita nak jadikan A ni daripada line yang kedua, boleh juga. Kita akan ambil negatif 2, 0 and 4. Okay. Boleh, mana-mana pun boleh. Kemudian, daripada line yang pertama dan line yang kedua ni, kita rujuk kepada B1 dan B2. Jadi untuk dapatkan normal, jadi kalau kita lukis, okay, ini equation of a plane yang kita nak cari ni. Syarat yang pertama, kita ada point A. Point A. Okay, point A tu berada pada line yang pertama. Okay. Katakan saya bezakan ni, point A kita berada pada sini. Contoh. Okey, kemudian line yang kedua pun berada pada plane yang sama. Mungkin di sini lah kot. Ni line yang pertama, ni line yang kedua. Dua-dua line ni berada atas plane. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan normal, bila ada dua vektor, kita mesti guna cross. Tetapi kita tak ambil lah line satu, kita ambil B1 cross dengan B2. Kalau kita nak buat terbalik pun tak ada masalah. B2 cross B1 pun masih betul juga. Okay.
Okay, jadi sekarang ni kita boleh gunakan equation ni, tetapi kita kena cari normal dulu. Jadi tugas kita yang pertama, cari normal dulu dengan cara V1 cross dengan V2. Okay. So bila kita guna cross, mesti guna I, J, K. Okay. V1 ni kita ambil daripada nombor yang di bawah ni. So negatif 3, 8, negatif 3. Dan V2 ni adalah yang di bawah. 10, 10, negatif 7. Okay. Jadi kita akan dapatkan determinant by using expansion by first row. Okay. Dan jangan lupa mesti ada tambah tolak. So kita akan ambil yang first positif, second negatif, kemudian yang third ni adalah positif. Okay. So yang pertama, eliminate first row and first column. So kita dapat 8 negatif 3, 10 negatif 7. Okay, 8 negatif 3, 10 negatif 7. Yang kedua, eliminate first row and second column. So dapat negatif 3, negatif 3, 10, negatif 7. Okay. Kemudian yang K ni, eliminate first row and third column. Negatif 3, 8, 10, 10. Okay. So kita akan dapat. Okay. So kita akan ambil main diagonal, darabkan. So negatif 56. Negatif 56 tolak-tolak. So jadi tambah 30. So dapat negatif 26. So negatif 26I. Kemudian yang kedua kita akan ambil 21 plus 30. Okay. 21 plus 30. So 51J. Kemudian yang seterusnya negatif 30 tolak 80. Okay, negatif 30 tolak 80, so dapat negatif 110K. Okay, ini kita punya normal kita. Jadi kita tengok balik equation of a plane yang sepatutnya kita dapatkan ni adalah, so plane adalah R dot N equals to A dot N. So R, kita gantikan normal tadi, negatif 26I tambah 51J tolak dengan 110K. Sama dengan, okay, point tadi adalah point A tadi. A ni adalah 1 negatif 2, 0. Okay. Okay, kemudian kita darabkan dengan normal. Darabkan dengan normal. Normal kita adalah negatif 26, 51 dan negatif 110. Negatif 110, negatif 30, negatif 80. Okay, betul. Okay. Jadi yang sebelah kiri ni kita kekalkan. R dot negatif 26I plus 51J minus 110K equals to, okay, sebelah kanan ni kita darab, yang sama level tu kita darab. So kita dapat negatif 26 tolak 2 darab 51. Okay, so kita dapat negatif 128. Okay. Jadi soalan ni tak beritahu nak guna equation yang mana. Ini adalah vector equation. Jadi kalau kita nak berhenti di sini pun boleh. Okay. Ataupun kalau kita nak teruskan dalam bentuk Cartesian equation, kita boleh gunakan negatif 26x tambah 51y tolak dengan 110z equals to negatif 128. Ni kalau kita nak berhenti dalam bentuk Cartesian. So untuk soalan ni kita boleh berhenti di mana-mana. Okay.